Autism ni selalu mengundang salah faham daripada masyarakat, kerana autism ni dia tidak ada sebarang tanda-tanda fizikal pada individu-individu yang mengalami autism. Contohnya, kalau individu yang mengalami Down syndrome, kita boleh nampak beberapa tanda-tanda fizikal di wajahnya kan. Jadi autism ini adalah kecacatan dari segi kemahiran sosial, komunikasi dan juga social interaksi. Jadi agak sukar kan kita nak faham, cacat dari segi kemahiran sosial komunikasi dan social interaksi. Jadi individu yang ada autism ni kadang-kadang cara dia berinteraksi dengan orang di sekeliling dia tu mungkin kita nampak macam janggal. Dia punya komunikasi pun nampak macam janggal. Dan yang lebih mengelirukan mengenai autism ni adalah dia ada spektrum. Nama klinikal untuk autism adalah autism spectrum disorder. Jadi yang dimaksudkan dengan spektrum tu adalah ada individu yang mengalami autism dan impaknya dalam kadar yang berat. Ada individu yang mengalami autism tetapi impaknya tak begitu teruk. Jadi kita ada individu autism yang mampu sambung belajar sampai ke universiti. Kita ada individu yang mengalami autism yang juga mengalami masalah pembelajaran. Jadi mereka sangat pelbagai. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah berjumpa dengan individu yang mengalami autism, tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat bahawa individu berikutnya yang mengalami autism yang tuan-tuan jumpa tu mungkin tak sama dengan individu pertama yang tuan-tuan jumpa tu. Jadi kita perlu berfikiran terbuka dan kita perlu memahami individu yang mengalami autism tu. Tak kiralah apa tu maksud saya, jangan kita ada judgement, preconceived judgement. Jangan kita tahu, oh orang autism ni macam ni, macam ni, macam ni. Selalunya jangkaan masyarakat adalah oh individu autism ni mengalami masalah tingkah laku. Tak, salah tu. Tak semua individu yang mengalami autism ada masalah tingkah laku. Jadi autism ini agak sukar untuk kita fahami kerana kecacatannya kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Kecacatannya adalah kemahiran social interaksi dan social komunikasi. Makanya dia ada spektrum, makanya kita perlu bersifat terbuka dan berusaha untuk memahami individu yang mengalami autism yang kita jumpa. Okey, apa yang perlu kita buat apabila kita bertemu dengan individu yang mengalami autism ataupun jika pelajar kita mengalami autism? Yang pertama sekali adalah pastikan kita berfikiran terbuka. Jangan buat andaian bahawa orang autism ni sebegini berdasarkan media sosial yang popular, dan beri peluang kepada individu tu untuk menyatakan keperluan mereka, terutama sekali pelajar. Seringkali apabila mereka ada kekurangupayaan, mereka rasa segan atau takut nak berkongsi dengan pensyarah tentang keadaan mereka tu, dan juga mereka takut nanti mereka mengalami diskriminasi dan stigma kan. Jadi kita kena beri maklumat kepada, meneri taklimat pendek lah kepada pelajar kita bahawa it's okay if you have a disability, boleh datang kongsikan apakah keperluan anda. Send that signal to our students and they will come to you. Dan memang kita cadangkan untuk pensyarah-pensyarah untuk mendapatkan maklumat mengenai autism. Tetapi walaupun kita dah ada maklumat, jangan anggap sekali baca kita faham. Beri peluang kepada pelajar atau individu tu untuk menyatakan apa keperluan mereka. Dan yang saya kata, don't have preconceived judgment. Ada beberapa mitos mengenai autism ni, tetapi yang sangat popular saya rasa ada 3. Satunya adalah semua individu autism adalah agresif.
ada tantrum dan sebagainya. Individu yang mengalami autism ni bukanlah dilahirkan mempunyai naluri untuk agresif ke, untuk tantrum ke. Selalunya macam saya kata, kecacatan individu autism ni adalah dari segi social komunikasi dan social interaksi. Kadang-kadang mereka ada keperluan, mereka mungkin tak tahu macam mana nak menyatakan keperluan mereka tu tak dapat dipenuhi, maka sebab itulah dia pendam, itu dah yang kadang-kadang meletup. Jadi bukan semua individu autism bertingkah laku agresif. Itu adalah mitos yang pertama. Mitos yang kedua adalah semua individu autism adalah genius. Ini adalah berdasarkan filem-filem Hollywood yang tunjuk Rain Man boleh hafal itu, boleh hafal ini. Tak semua individu autism adalah genius, adalah savant. Savant atau genius dalam kalangan komuniti autism hanyalah kurang daripada 10%. Dalam lebih kurang 60% macam tu, mereka mempunyai IQ yang sama macam kita, dan kita ada dalam 30% macam tu yang mengalami IQ yang rendah. Itu adalah mitos yang kedua. Dan mitos yang ketiga mengenai autism adalah individu yang mengalami autism ni dia akan ada kebolehan ataupun savant. Kita tengok ada seorang pemuda UK tu kan, Stephen Wiltshire, kalau tak salah saya, dia boleh melukis gambar bandaraya London, ataupun kita ada pemain piano macam Clarence Kang yang pandai. Jadi anggap semua mesti ada talent, tak juga. Jadi